Ya, Auda, alhamdulillah kita kembali lagi di Rampai Pagi dan seperti yang kami janjikan pada Auda, telah kami beritahu di awal siaran Rampai Pagi hari ini ada sesuatu yang istimewa yang akan kami sajikan pada bis kita di Aidilfitri hari ini, Aidilfitri yang ke-16 hari ini. Segmen bicara undang-undang seperti yang kita janjikan pada kali ini akan membicarakan mengenai dengan mut'ah, sukarela atau paksa rela. Apa yang dimaksudkan dengan mut'ah dan apakah antara hikmah-hikmahnya akan kita ketahui bersama dengan tetamu kita, Tuan Muhammad Effendi bin Junaidi ataupun Rafiq Effendi bersama kita di Rampai Pagi pada pagi ini. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabarnya, Tuan? Alhamdulillah, masih lagi semangat dalam mood raya kita ni. Alhamdulillah. Jadi kami di Rampai Pagi tu mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi hadir beraya di studio hari ini. Alhamdulillah. Di Rampai Pagi indahnya Syawal, 16 hari bulan Syawal hari ini, Tuan. Ya. Syukur, Alhamdulillah. Bagaimana dengan sambutan Hari Raya? Ya, Alhamdulillah. Untuk pengetahuan semua, sejak daripada COVID-19 hari itu, kami dah dapat balik bersama dengan keluarga sebab ada isu sekatan dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah, 2 tahun kebelakangan ini, ia dah menjadi satu memori yang sangat baik untuk kami sekeluarga berkumpul semula. Dan ianya, Alhamdulillah, sangat happening apabila berkumpul bersama dengan sanak saudara. Syukur, Alhamdulillah. Memori indah untuk pagi ini adalah bersama dengan Tuan Rafiq Effendi bersama di pagi 16 Syawal ini. Ingin membicarakan mengenai dengan mut'ah, sukarela ataupun paksa rela. Sebelum kita ni mengetahui dengan lebih lanjut, mungkin ingin diketahui mengenai dengan pengertian mut'ah ini. Apakah yang dimaksudkan dengan mut'ah dan kaitannya dengan undang-undang keluarga Islam di Mahkamah Syar'i? Baik, terima kasih. Saya mulakan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam kekangan masa kita, insyaAllah secara ringkasnya saya akan cuba berkongsi. Saya mulakan dengan satu pantun disebabkan cantik bergaya pada pagi ini. Dini dan Hani segak cantik bergaya, mood raya sebulan katanya. Hari ini kita disatukan semula, bual bicara undang-undang, moga ada manfaatnya. Sidang penonton sekalian, bertemu kita lagi pada pagi ini yang penuh berkah ini, penuh happening pada pagi ini. Di konti ini kita melihat bahawa satu tajuk yang saya akan cuba kongsikan bersama dengan sidang pendengar sekalian, iaitu mut'ah, sukarela atau paksa rela. Dalam memahami isu mut'ah ini, secara umumnya saya ringkaskan di sini bahawa ia adalah satu pemberian, iaitu yang diwajibkan oleh hukum syarak ke atas suami untuk bekas isterinya yang diceraikan tanpa sebab yang patut, seperti diceraikan melalui talak, dan perceraian tersebut bukan berpunca daripada keaiban pihak isteri yang mengharuskan perkahwinan itu difasahkan. Kalau kita untuk memahami lebih lanjut, maksudnya ialah pemberian sagu hati kepada bekas isteri tadi oleh bekas suami, iaitu selepas berlakunya perceraian. Itu syarat penting. Momen yang perlu dilalui adalah selepas berlakunya perceraian. Bermakna, kalau tidak ada berlaku perceraian, jangan kita ni terhege-hege untuk menuntut mut'ah. Itu syarat yang pertamanya. Jadi apabila bercakap mengenai dengan hak ini, sudah tentu ianya melibatkan liability atau obligasi kepada bekas suami ini tadi untuk melaksanakan sesuatu pemberian ke atas jandanya, ke atas bekas isterinya yang telah pun diceraikan. Lebih spesifik lagi, dalam mazhab Syafi'i pun antaranya banyak membincangkan, memang merupakan satu pemberian yang wajib ke atas suami kepada jandanya mengikut ketentuan tertentu. Itu dalam mazhab Syafi'i pun banyak, mazhab lain pun jelas. Paling penting saya nak katakan sagu hati. Bagaimana sagu hati itu diimplementasikan, bagaimana sagu hati itu diterjemahkan untuk diberikan kepada bekas isterinya, maka di situ timbul persoalannya. Sukarela atau paksa rela. Di situ kita akan bincangkan selepas ini. Itu antara yang sebagai pembukaannya. Alhamdulillah. Jadi memang cukup nyerang clear hanya sebenarnya pengongsian daripada Tuan tadi mengenai dengan mukadimah mut'ah, sukarela ataupun paksa rela. Jadi kalau dikongsikan lagi sekali ini, Tuan, sebagai rumusan pengertian mu'ah itu sendiri yang seperti kita kongsikan adalah pemberian secara sukarela sebagai sagu hati kepada bekas isteri. Jadi mungkin ada yang menyaksikan pagi hari ini tertanya nih, Tuan, apa sebenarnya hikmah, kalaupun ada hikmah atau barangkali ataupun falsafah mut'ah ini diberikan, Tuan? Okey, baik. Kalau kita dapat ditayangkan dengan slide saya yang keempat pada pagi ini untuk sidang penonton kita, slide yang keempat. Dalam isu ini, apa yang ingin saya nyatakan bahawa
apa sebenarnya isu mut'ah ini dan bagaimana ianya timbul dan kenapa ianya perlu diperhalusi dan dibincangkan dengan audien. Saya melihat sejak daripada kita cuti hari raya dan kemudian kita dah kembali bertugas, ada beberapa klien yang berjumpa dengan saya bila mana menuntut tentang isu mut'ah ini. Ada sesetengah pihak yang menuntut isu mut'ah ini yang di luar daripada batasan. Ada juga satu keadaan pihak-pihak yang membuat dokumentasi di mahkamah syariah ini yang mana ianya tidak mengikut saluran yang betul. Jadi pada pagi ini saya ingin berkongsi kepada sidang pendengar sekalian bahawa sebenarnya sama ada dan terutama sekali kepada bekas suami ini tadi untuk menilai semula bahawa sesungguhnya falsafah atau hikmah mut'ah itu sebenarnya ia bertujuan untuk menutup rasa malu yang dialami oleh isterinya. Jadi menjaga aib, kemudian menghindarkan fitnah dan sebagai asas untuk memulakan kehidupannya selepas tidak lagi ditanggung oleh bekas suaminya. Bermakna setidak-tidaknya dengan adanya isu sagu hati ini akan dijadikan sebagai satu platform untuknya menggunakan kewangan yang diberikan itu untuk kehidupannya selanjutnya yang sebelum ini bergantung harap kepada bekas suaminya. Ya, betul. Dan selain itu juga ia mengurangkan ataupun menghilangkan rasa prasangka buruk apabila berlakunya perceraian, yang mana biasanya perceraian ini kadang-kadang ada juga melibatkan oleh sebabnya kedua belah pihak. Tetapi ada juga sebab-sebab yang kita nampak, iaitu perceraian ini disebabkan oleh adanya aib yang bukan kepada isterinya tetapi kepada suaminya. Maksudnya suami itu ada masalah dari segi kesihatan dan sebagainya, bermakna di situ bukan masalah yang timbul daripada bekas isterinya tetapi kepada suaminya. Di situlah keadaan mut'ah ini juga perlu diberikan sebagai satu manfaat kepada bekas isterinya. Jadi dalam isu ini saya ingin nyatakan bahawa perkara asas yang banyak timbul ialah kedudukan apa sebenarnya mut'ah ini dan berapa kalau layak berapa nak tuntut dan apa saja, adakah berbentuk kewangan ataupun harta benda boleh diserahkan ataupun macam mana, adakah melalui persetujuan oleh kedua pihak yang bertikai di mahkamah untuk settlement secara baik, adakah itu juga boleh menyelesaikan isu-isu mut'ah ini. Jadi kita akan bincangkan selepas ini. Jadi mengenai dengan isu-isu yang timbul selama 19 tahun. Betul. Tuan berkecimpung di dalam sebagai seorang peguam syar'i, pastinya ada timbul isu-isu sebegini. Jadi apakah agaknya isu-isu yang selalunya timbul berkaitan dengan mut'ah ini di mahkamah syariah? Okey, bagus soalan tu ya. Okey, sebelum itu sidang penonton sekalian, di dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam Penggal 217, saya menyebut tentang bab 2 iaitu tafsiran mengenai mut'ah ini menjelaskan bahawa ia adalah pemberian wajib ke atas suami kepada jandanya mengikut hukum syarak. Itu tafsiran di bawah bab 2. Selanjutnya kita melihat kepada isu-isu yang timbul kalau di dalam undang-undang bab 57 Akta Penggal 217 Undang-Undang Keluarga Islam Penggal 217, isu yang ada dinyatakan di situ, ada stated di dalam undang-undang itu mengatakan bahawa selain daripada haknya, kalau kita boleh melihat kepada slide kita yang kelima, slide kita yang kelima, ia menjelaskan bahawa selain daripada haknya untuk memohon nafkah, seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya boleh memohon pemberian sagu hati iaitu mut'ah kepada mahkamah, dan mahkamah boleh selepas mendengar pihak-pihak itu dan apabila berpuas hati bahawa perempuan itu telah diceraikan untuk memerintahkan suami supaya membayar sejumlah wang sebagaimana yang mungkin wajar dan patut mengikut hukum syarak. Jadi saya dah cuba spesifikkan penyampai pada pagi ini beberapa keadaan tertentu, iaitu ada elemen-elemen yang telah dinyatakan di dalam undang-undang ini, iaitu pertama, telah berlakunya perceraian. Kedua, iaitu dalam keadaan selepas mahkamah mendengar kedua belah pihak. Itu yang kedua. Ketiga, suami wajib membayar dalam bentuk kewangan. Dan keempat, isu wajar dan patut. Maka kombinasi daripada elemen-elemen yang dinyatakan di dalam bab 57 ini menyatakan bahawa mut'ah itu sagu hati dan hanya berlaku selepas berlakunya perceraian dan setelah mahkamah menilai, menimbangtara masalah yang berlaku di antara kedua dan pihak wajar dan patut, dan mahkamah akan menetapkan sejumlah kewangan dan di situlah akan ditimbangkan berdasarkan kepada
Pertama, isu berdasarkan Pak Hani tanya tadi, isu yang banyak sekali timbul, adakah layak atau tidak mendapat nafkah ni, sedangkan bekas isteri kuan ni macam mana, layak atau tidak, sedangkan suami ni miskin, papa kedana dan sebagainya. Sebelum berkahwin bukan main lagi baju lawak, kereta mewah dan sebagainya. Tapi setelah berlakunya perceraian, nampaknya ini pula masalah yang timbul. Jadi alasan-alasan yang tidak munasabah seperti itu kadang-kadang dilihat oleh mahkamah sama ada merujuk kepada isu wajar dan patut dan layak atau tidak. Kalau dia layak mendapat nafkah, persoalan selanjutnya tuan-tuan ialah berapa pula kadar nafkahnya. Jadi dalam isu ini saya ingin berkongsi kepada pihak kita semua, iaitu dengan merujuk kepada isu slide yang ke-7. Dalam isu slide yang ke-7 ini melihat kepada kedudukan faktor yang diambil perhatian oleh pihak mahkamah dalam menimbangkan isu jumlah nafkah ini. Pada umumnya kalau kita melihat kepada kedudukan dalam undang-undang, kedudukan dalam pendapat mazhab, ia merujuk kepada kemampuan suami dan juga merujuk kepada kedudukan bagaimana sifat dan status oleh kedua-dua belah pihak, termasuk juga isterinya tadi, sama ada ianya dalam golongan bangsawan ataupun golongan biasa. Selain daripada itu, ia juga melihat kepada tempoh pengorbanan isteri selama tempoh sepanjang tempoh perkahwinannya. Kadang-kadang ada isteri yang terpaksa berhenti bekerja sebab menjaga anak, kemudian berkorban masa dan tenaganya menjaga kehidupan suami ini tadi, dan elemen-elemen seperti itu mungkin boleh dipertimbangkan oleh pihak mahkamah juga. Kemudian dari segi implikasi ke atas kehidupan bekas isteri ni tadi, misal kata sebelum ini dia bergantung harap kepada suaminya, tiba-tiba berlaku perceraian dan dia tidak tahu ke mana hala tujunya, bagaimana kehidupan masa depannya. Di situlah tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana cantiknya falsafah mut'ah ini dalam menjaga kepentingan dan kelangsungan oleh bekas suami ni tadi kepada bekas isterinya tadi. Jadi keadaan ini sebenarnya saya nak timbulkan juga bahawa keadaan ini perlu kita faham. Si suami apabila berlakunya perceraian, jangan alpa dan lupa dan tiba-tiba membenci sesungguhnya dengan benci sebencinya bekas isteri tadi, seolah bekas isterinya ni tadi langsung tidak ada sumbangan semasa kehidupan bersama. Dan si isteri ni pula apabila melihat kepada jumlah tuntutan, tolong fahami, lihat dan timbang tara semula sama ada dari segi kelayakan suami ni tadi layak atau tidak memberikan dengan jumlah yang dituntut. Jadi dalam keadaan ini saya melihat kecenderungan pada masa ini keputusan-keputusan mahkamah syariah dan berdasarkan pada kes-kes dapatan-dapatan kes memperlihatkan bahawa walaupun hanya di dalam undang-undang menyatakan bahawa nafkah itu perlu diberi dalam bentuk kewangan, tetapi tuan-tuan dan puan-puan, dalam segmen kita pada pagi ini saya ingin berkongsi bahawa sesungguhnya penyelesaian sesuatu tuntutan di mahkamah, terutama yang melibatkan mut'ah ini, tidak semestinya berdasarkan kepada keputusan hakim saja, tetapi kita ada alternatif. Apa alternatif tu? Iaitu melalui suluh, majlis suluh, persetujuan bersama, iaitu persetujuan kedua belah pihak yang menuntut dan yang kena tuntut untuk penyelesaian kes di mahkamah. Ini yang sangat cantik, tanpa membuka aib di mahkamah, tanpa membazirkan masa, kos dan tenaga untuk turun dan naik mahkamah. Jadi kalau momen persetujuan suluh ini dapat dicapai, persetujuan bersama ini dapat dicapai, saya nak nyatakan di sini bahawa bagaimana ianya boleh diselesaikan, iaitu seperti ini. Jika di dalam tuntutan asal jumlah melebihi 500,000 sebagai tuntutan mut'ah, kononnya lah kebetulan bekas suami ini memang ada pendapatan yang tinggi, golongan elit dan sebagainya. Tetapi apabila dalam contoh persetujuan bersama, misal kata si suami mencadangkan bahawa saya tidak sanggup memberikan sejumlah wang 500,000 seperti mana yang dituntut, tetapi saya mencadangkan bahawa jumlah tuntutan ini akan diganti dengan sebuah rumah banglo di kawasan Gadong contohnya. Maka dan apabila perkara itu dipersetujui, di situ cantiknya penyampai, iaitu persetujuan itu menyelesaikan tuntutan polemik di mahkamah syariah yang berkaitan dengan mut'ah, yang mana ianya win-win situation dan menguntungkan kedua belah pihak.
Jadi tak semestinya kita nak bagi duit walaupun di dalam undang-undang mengatakan memberikan wang dengan sejumlah tidak lebih, kalau mengikutkan hukum syarat tidak kurang daripada 30 dirham. Tapi dalam situasi semasa, selain daripada merujuk kepada isu kewangan, tapi kita ada alternatif lain sebagai satu bentuk sagu hati ataupun sebagai satu bentuk pampasan untuk kelangsungan kehidupan bekas isteri itu tadi. Ya, saya. Alhamdulillah. Jadi dari segi penerangan tadi rasanya key information boleh didapati dari sana tadi ialah kepentingan mu'ah ni untuk tadi membantu bekas isteri untuk melangsungkan meneruskan kehidupan bekas isteri. Tapi ada juga faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Contohnya seperti yang Tuan kongsikan tadi, adakah mampu si bekas suami untuk memberi tuntutan, memenuhi tuntutan daripada bekas isteri. Mungkin kalau dapat dikongsikan Tuan berpandukan pengalaman pihak Tuan sendiri 19 tahun dalam bidang ini Tuan, mungkin ada faktor-faktor ataupun kekangan yang boleh menyebabkan tuntutan mut'ah daripada bekas isteri ini boleh tidak diluluskan ataupun digugurkan ni Tuan. Okey. Kalau tadi kita dah tengok layak atau tidak nampak, sekarang kita berbincang mengenai apa faktor yang menjadi kekangan ataupun yang menjadi satu halangan untuk seseorang itu tidak layak mendapat mut'ah. Okey, baik. Kalau kita dapat disajikan dengan slide yang ke-8. Dalam slide yang ke-8 ini saya cuba kongsikan secara ringkas beberapa keadaan tertentu yang tidak melayakkan bekas isteri ni tadi ataupun janda ni tadi untuk mendapatkan mut'ah. Yang pertama, jika dia menukar agamanya, iaitu kembali kepada isu murtad. Dan kedua, apabila timbul persetujuan dan perjanjian. Ini yang saya kata. Kadang-kadang ada satu kes yang mana dia pada asalnya memang hak mut'ah ini akan diberikan kepada bekas isteri ini tadi apabila berlaku perceraian. Tetapi ada juga kes dapatan kami ni penyampai, apabila pihak isteri ini tadi asalkan dapat bercerai dengan suaminya, maka ia ada mengatakan ia tidak akan menuntut apa-apa. Asalkan lepas dia saja aku ni, lepaskan dia, aku tidak reda. Begitu. Aku tidak ingin meneruskan kehidupan bersamamu. Begitu. Semua menjadi mimpi ngeri kepada isteri ni tadi asalkan diceraikan oleh suaminya. Dalam keadaan ini, misal kata persetujuan itu ada berlaku dan kemudian direkodkan di dalam mahkamah, kemudian diendoskan sebagai satu perintah mahkamah, maka di sini satu keadaan bahawa si isteri itu tadi memang tidak lagi layak untuk menuntut. Keadaan lain apabila dalam keadaan keaiban atau kecacatan seperti alat kelaminnya terdapat ketumbuhan daging atau ketumbuhan tulang, itu bagi kedudukan aib yang timbul memang kepada isterinya. Ada masalah-masalah tertentu yang berpunca daripada isterinya, memang itu memang tidak akan dapat layak untuk menuntut mut'ah. Jadi melainkan kalau saya katakan bahawa di sini secara willingly, secara sukarela diberikan oleh bekas suami, itu tidak menjadi masalah kerana ini juga merupakan satu penghormatan yang telus kepada bekas isterinya tadi dalam sama-sama membangun kerukunan rumah tangga yang dibina. Itulah antara faktor-faktor yang tidak melayakkan seorang bekas isteri itu untuk mendapat tuntutan mut'ah. Sedikit saja soalan tambahan, mungkin ingin menjawab soalan, mungkin ada ketidakfahaman ataupun kekurangfahaman supaya tidak salah faham. Mungkin adakah berbeza ataupun sama tuntutan nafkah dengan tuntutan mut'ah itu? Okey, baik. Kita melihat dalam perspektif yang berbeza. Kalau melibatkan isu nafkah, tuntutan nafkah ini sudah semestinya melibatkan semasa perkahwinan dan juga selepas berlakunya perceraian. Sama ada kalau berlaku semasa perkahwinan merujuk kepada kegagalan suami ini tadi memberikan nafkah sepanjang tempoh perkahwinan ataupun kepada anaknya sebagai nafkah anak, dan juga berlaku perceraian, maka itu boleh dituntut sebagai satu tunggakan nafkah di mahkamah. Jadi tolong alert ibu-ibu yang berada di luar sana, sila pastikan hak untuk menuntut nafkah ini adalah tidak semestinya hanya setelah berlaku perceraian. Semasa masih berkahwin lagi boleh membuat tuntutan di mahkamah kerana ini adalah hak yang diberikan kepada pihak-pihak. Jadi tidak semestinya orang yang datang ke mahkamah itu hanya untuk perceraian. Perceraian saja. Sebaliknya menuntut hak walaupun belum disabitkan perceraian. Sebaliknya kalau menyentuh tentang isu mut'ah ini, sudah semestinya syaratnya mesti berlakunya
perceraian. Selagi tak bercerai, jangan mimpi-mimpi untuk menuntut mut'ah. Ia agak berbeza dengan dan agak berbeza berbanding dengan isu nafkah. Betul. Jadi sebagai kesimpulan barangkali tuan, memang topik yang cukup menarik hari ini telah kami sajikan pada bis kita penonton apa yang bagian mut'ah sukarela ataupun paksa rela. Sebagai penutup barangkali mungkin boleh diberikan kesempatan untuk memberi sedikit kesimpulan mengenai dengan topik hari ini. Silakan tuan. Baik, terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, kalau kita melihat kepada slide saya yang ke-6 sebagai kesimpulannya dalam keterbatasan masa ini, saya ingin mengatakan bahawa tolong fahami tentang hak dan limitasi. Dalam isu slide ini saya menyentuh kita kena faham dari segi suami, dia kena faham ikut takat kemampuan, juga pertimbangkan pengorbanan isteri semasa masih bergelar suami isteri ini tadi dalam perkahwinan. Kenang balik tengah malam isteri bangun membuat susu untuk anak-anak, menyediakan makanan, pakaian, memberikan kegembiraan dalam rumah tangga. Itu momen-momen yang perlu diambil kira oleh bekas suami. Jangan begitu cekal mengatakan bahawa no, kita dah divorce, you tak akan dapat satu sen pun. Yang kedua, tuntutan kepada isteri ini mestilah berpada-pada. Jangan menuntut melebihi hak dan fahami hak anda. Dan paling penting, walaupun isu nusyus pernah disabitkan bahawa ianya tidak akan membataskan bekas isteri ini tadi untuk menuntut mut'ah. Okey, sekian. Terima kasih. Begitu komprehensif sekali penerangan yang telah pun disampaikan oleh Tuan Muhammad Effendi bin Junadi. Terima kasih kita ucapkan kerana atas kesudian dengan penerangan mengenai dengan mut'ah sukarela atau paksa rela. InsyaAllah kita akan bersua lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.